Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada hari ini kita sambung pelajaran kita menggunakan buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 5 pada muka surat. Okey, semua orang buka muka surat 83. Okey baik, pada hari ini, video kali ini cikgu cuba untuk lajukan apa yang cikgu nak cakap dan cikgu akan cuba lajukan apa isi yang penting yang perlu cikgu beritahu kepada kamu supaya video ini menjadi pendek. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebabnya apabila cikgu upload video panjang lebih kurang 15 minit, 10 minit ke atas dekat YouTube, cikgu dapati bahawa tidak semua murid yang melihat video cikgu ini. Dan kehadiran bagi murid untuk video sesi PDPR ini bagi cikgu amat mengecewakan. Kerana murid yang melihat ataupun membuat kerja modul yang cikgu berikan ini tak sampai separuh daripada jumlah murid yang ada. Mungkin kamu fikir bahawa subjek ni tak berapa penting untuk diri kamu, jadi mungkin rasa lebih baik belajar PM, BI, Sains, Matematik dan sebagainya. Jadi video ni mungkin kamu tak berapa tengok. Kamu pun tak tengok sendiri pelajaran kita berkaitan dengan PJPK ni sebab kamu anggap tak penting. Tapi sebenarnya benda inilah yang kamu akan hadapi dalam kehidupan kamu. Dan benda ini apabila kamu belajar tentang PJPK ni, pendidikan kesihatan ini, benda inilah yang banyak menyelesaikan masalah kehidupan kita. Kita belajar satu akademik, kemudian satu lagi berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan. Itu sebenarnya yang penting. Ada orang akademik pandai tapi bila pengalaman dengan kehidupan dia tak bagus, EQ dia tak bagus, dia harapkan kepada IQ dia saja. Maka sebab itu banyak kes-kes melibatkan jenayah, melibatkan bunuh diri, stres dan sebagainya. Dan ia mengambil tindakan yang di luar jangkaan orang seperti mencederakan diri dan sebagainya. So siapa-siapa yang anggap mungkin subjek PJPK ni tak payah, tak penting pun cikgu sebab tak keluar periksa pun, ternyata anda silap. Sebab subjek PJPK inilah yang kita akan gunakan daripada hidup kita sampai kita mati. Yang mungkin apa yang kita belajar sains dan sebagainya, esok bila kita kerja bahagian lain yang tak melibatkan sains, kita tak guna pun ilmu itu. Cikgu bukan suruh kamu tak belajar ilmu IQ, tak. Bagi cikgu, apa ilmu yang ada yang kamu kena belajar, kamu belajar. Jangan ambil apa yang kamu suka saja, okey? Benda ni penting dan benda ni tak adalah stres sangat. Bukannya kita nak suruh buat soalan teruk-teruk ke apa, bukan. Cuma kamu belajar je, kamu dengar apa yang cikgu cakap, kamu buat kerja yang mudah cikgu berikan, kemudian selesai. Okey? Dan semua ini akan direkodkan dalam markah individu kamu lah. Markah pentaksiran bilik darjah kamu, cikgu akan rekodkan lah siapa yang online selalu. InsyaAllah cikgu akan bagi dia apa yang layak dia dapat. Bagi murid yang tak pernah online, yang tak pernah tengok, yang tak pernah buat, maka cikgu akan bagi dengan selayaknya apa yang dia dapat. Okay? Cikgu bukan nak gertak kamu, tetapi benda ni bagi cikgu penting untuk mendisiplinkan diri kita. Cikgu marah bukan sebab cikgu ni bagus ataupun cikgu nak marah kamu sebab cikgu benci kamu, bukan. Semuanya cikgu nak benda ni tegas supaya cikgu nak benda ni adalah untuk diri kamu sendiri, okey? Okay, habis kat situ, kita buka muka surat 83 terus. Okey, sekarang ni kita semua buka muka surat 83. Ya, kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan situasi stres di mana semua orang hadapi sekarang. Tempoh PKP, kita tak boleh keluar ke mana-mana kan. Tambah kamu kanak-kanak tak boleh masuk dalam premis dan sebagainya, maka kamu akan terperuk di rumah saja. Kamu pun tak boleh berjalan ke mana-mana. Kalau polis nampak kamu sedang bermain di taman dan sebagainya, mungkin kamu akan menerima teguran lah daripada pihak polis dan sebagainya. Jadi benda ni mungkin sedikit sebanyak menyebabkan kamu stres. Semua orang mengalami stres mengikut masalah dan keadaan masing-masing. Okey, kamu tengok muka surat 83. Okey, stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental ataupun fizikal. Mental ini bila orang selalu cakap kat kamu, kutuk kamu atau fitnah kamu daripada belakang, cerita tentang buruk kamu, maka kamu akan berlaku tekanan mental. Okey, kamu rasa tertekan. Asyik-asyik kena marah, asyik-asyik kena marah. Sebenarnya marah tu dia tak membunuh jiwa kamu, dia tak menyakiti tubuh badan kamu, tapi dia menyakitkan hati kamu. Hati ini bila lama-lama menjadi sakit, ianya tersimpan, maka sampai satu masa dia meletup. Kan, apa yang kamu pendam itu meletup, sama ada ia membawa kepada keburukan atau satu ia membawa kepada kebaikan. Okey, seterusnya fizikal lah. Stres akibat fizikal, mungkin kena sebat ke apa semua kan, bergaduh ke apa ke yang menyebabkan kesakitan fizikal, maka ini akan menyebabkan situasi stres itu berlaku. Seterusnya, okay, kita tengok keadaan di bawah itu, keadaan di tepi dia. Okey, adik kenapa koyakkan buku abang?
pergaduhan antara adik-beradik. Benda ni kecil, tetapi kadang-kadang kalau tidak diselesaikan, maka ia menjadikan stres itu semakin besar, masalah itu semakin besar. Bergaduh dengan adik-beradik kerana koyakkan buku dan sebagainya. Okey, kadang-kadang mungkin adik kamu pinjam barang kamu, lepas tu dia rosak kan. Maka benda ni perlu diselesaikan dengan cara yang elok lah. Jangan, kalau boleh kita tak bergaduh, kita jangan bergaduh. Okey. Seterusnya kita tengok gambar, iaitu tekanan menghadapi peperiksaan. Okey, saya perlu menjaga adik, peperiksaan semakin hampir, banyak lagi saya belum ulang kaji. Dia stres kan. Dekat rumah mungkin mak ayah dia kerja di waktu malam. Jadi pada waktu malam itu dia dah nak periksa, so dia kena jaga adik-adik dia pula. Patutnya dia belajar kan. Mungkin dia tengok dalam kalangan kawan-kawan yang lain, keluarga yang agak okey kan, mak ayah ada pada waktu malam, dia tak perlu jaga adik dia. Cikgu juga pernah alami dulu situasi macam ni sebenarnya. Bukan cikgu tak pernah alami kan. Cikgu pernah cerita kat kamu, cikgu ni bukan orang senang sangat, bukan orang susah sangat. Tetapi untuk pengetahuan kamu, waktu cikgu kecil, cikgu tak ada tempat untuk belajar. Tak ada meja belajar ni semua, tak ada lah. Ada ruang tamu je, tempat orang tengok TV, tempat orang main. So dekat rumah memang tak boleh belajar dan memang tak boleh buat kerja sekolah. Sebabnya kat situlah tempat kami duduk. So waktu tu rumah kecil saja, ada satu bilik, satu dapur, satu bilik air dan satu ruang tamu. Dekat ruang tamu tu lah cikgu akan tidur di situ pada waktu malam. Jadi kalau kerja sekolah tu memang selalu tak siap lah, memang tak buat pun kan. Sebab bukan tak nak buat, tetapi tak ada tempat ataupun tempat yang sesuai untuk cikgu buat kerja sekolah. Jadi kat sekolah memang selalu dimarahi oleh guru lah. Selalunya di rotan dan sebagainya. Cikgu zaman dulu garang, tak macam cikgu zaman sekarang. Cikgu zaman dulu dia campak buku depan muka ni, dia hempuk muka depan muka ni kalau tak siap kerja. Tapi benda-benda macam tu cikgu alami waktu cikgu kecil dulu, masa cikgu sekolah rendah. Tetapi cikgu ambil benda tu sebagai benda yang kadang-kadang dalam hati cikgu rasa terdetik perasaan cemburu lah terhadap kawan-kawan yang rumah besar, rumah dekat dengan sekolah, ada bilik sendiri. Memang cikgu agak cemburu. Tetapi bagi cikgu, kalau dah Allah takdirkan ataupun keadaan itu menakdirkan cikgu untuk berlaku situasi begitu, cikgu perlu ubahlah pada masa akan datang. Jadi kalau tengok pada masa sekarang ni, cikgu ada bilik cikgu sendiri dan sebagainya kan. Jangan kamu ambil itu sebagai satu perkara yang negatif hingga menyebabkan kamu berasa susah hati dan sebagainya. Tak payah. Kamu ambilkan itu, jadikan semangat untuk kamu lebih berjaya pada masa akan datang. Okey, seterusnya tengok kat bawah tu, hilang keyakinan diri. Nombor 3 tu, kakak tidak mahu bercakap dengan saya, apakah salah saya? Okey, mungkin ada berlaku salah faham, tersalah cakap dan sebagainya. Maka mungkin akak dia tak nak cakap dengan dia, adik-beradik dia tak nak cakap dengan dia, kena pulau dan sebagainya kan. Jadi dia rasa sedih dan rasa macam kenapa benda ni berlaku kat aku? Kenapa adik-beradik benci aku? Kadang-kadang dalam keluarga sini memang ada perkara macam ni. Ada adik-beradik yang mak ayah sayang, ada adik-beradik yang mak ayah tak sayang kan. Sikit-sikit kalau kena marah memang dia lah kena bantai Yang mungkin adik-beradik lain tak apa, dia tu baik. Tak apa kalau dia buat salah pun tak apa. Kita kalau buat salah, kena tibai apa semua, kena hamun apa semua kan. Benda ni sebenarnya berlaku dalam keluarga. Jadi jika berlaku keadaan itu, kamu perlu harus menyelesaikan dengan cara yang lebih baik lah. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian bawah itu. Kita tengok dekat pokok itu, iaitu kesan stres ataupun akibat daripada stres. Satunya ialah memberontak lah. Selalunya orang yang stres ni akan memberontak lah. Kalau dia kena marah dan sebagainya, dia akan marah balik. Okay, dia akan marah balik, dia akan rasa melawan balik. Itu antara cara untuk dia menunjukkan rasa tidak puas hati dia. Kemudian yang ke atas tu warna kuning, kotak warna kuning, dia murung, dia banyak diam, dia tak banyak bercakap. Ini pun ada. Sebab tu cikgu kalau kat sekolah, cikgu tengok ada ciri-ciri macam ini dalam diri murid, selalunya cikgu akan tanya, cikgu akan ajak sembang apa sebenarnya masalah yang berlaku di rumah dia. Okay, kebiasaannya masalah ni berlaku di rumah dan dibawa ke sekolah. Okay, seterusnya bertindak di luar kawalan. Okay, bergaduh, buat benda-benda pelik-pelik dan sebagainya kan. Dalam kelas tak boleh duduk diam. Kadang-kadang perangai ni atau sifat ni berlaku kerana ada masalah di rumah. Okey, seterusnya putus asa. Dia cepat putus asa. Dia tak yakin diri, dia tak rasa diri dia boleh berjaya, maka dia cepat putus asa. Peperiksaan tak pandai, tak apa cikgu, saya bukan orang pandai. Keluarga saya bukannya orang senang, mak ayah saya pun bukan orang pandai. Dia cepat putus asa. Padahal dia boleh ubah je benda keadaan yang tidak elok tu kepada yang menjadi lebih elok sebenarnya.
Ramai ya orang dulu-dulu yang mak ayah dia memang zaman tu hidup susah. Mungkin ada mak ayah dia tak pergi sekolah, tapi anak berjaya kan, jadi doktor dan sebagainya. Sebenarnya benda tu ada pilihan diri kita sendiri, sama ada kita nak ataupun tidak, itu saja. Okey, seterusnya gangguan mental lah. Ini yang paling teruk sekali. Maksudnya dia mengalami gangguan mental, sama ada ia boleh menyebabkan diri dia menjadi gila dan sebagainya. Dia jadi tak betul, bercakap sorang-sorang. Ini adalah gangguan mental. Dia nangis sorang-sorang. Dan benda ni, ini tahap yang paling teruk sekali lah. Bila berlaku gangguan mental ni, maka dia kena pergi jumpa doktor pakar psikiatrik untuk melihat keadaan dia dan kena ambil ubat-ubatan lah. Kalau boleh kita elakkan perkara ni daripada berlaku. Okey, seterusnya bagi langkah mengatasi, di sebelah bawah kotak warna hijau itu, penawar stres, amalkan 10B yang berikut. Ada 10B, huruf B yang berikut. Okay, kita tengok dalam gambar tu. Berfikiran positif. Okey, fikir setiap apa yang terjadi ni adalah ujian daripada Tuhan. Jadi kita kena banyak bersabar. Kesusahan sekarang yang kita alami ni adalah untuk ujian kita menjadi lebih berjaya pada masa akan datang. Itu yang kita kena selalu fikirkan. Seterusnya ialah berurut. Okey, kalau boleh berurut lah. Kan, stres kat kepala ni, sakit kepala ni, banyak sangat fikir, jadi urut kepala. Kan, banyak sangat fikir. Kalau banyak sangat bekerja, kamu penat sangat, bersukan tak habis-habis, wakil sekolah sana sini, badan sakit-sakit ni, jadi benda tu boleh menyebabkan kamu stres, kamu pergilah berurut. Seterusnya berkata relax. Ini boleh diatasi. Berkata relax. Bila berlaku masalah, tarik nafas, relax. Benda ni semua boleh settle. Buat gaya macam tu kan. Buat gaya macam tu, bagi ada semangat sikit. Seterusnya bersenam. Okey, bersenam ni dia akan menyebabkan kamu punya masalah tu, kamu akan lupakan masalah. Bila kamu penat, kamu nak tidur dan sebagainya, jadi kamu tak berapa fikir sangat masalah yang kamu alami. Seterusnya berehat dan mendengar muzik. Ini paling cikgu suka buat. Okey, tengok movie, dengar muzik. Kalau cikgu dengar muzik ni ataupun dengar lagu sampai berjam-jam tak berhenti pun tak apa. 3 jam cikgu boleh dengar lagu, dengar layan. Benda ni menyebabkan kita leka sikit lah untuk menghadapi masalah yang kita hadapi tu. Okey, seterusnya bertenang. Okey, bertenang, kena bersabar. Apa-apa jadi sabar. Jangan buat tindakan sendiri. Kalau kita bergaduh dengan kawan, jangan terus tumbuk kawan. Kita kena sabar. Sebab mana tahu tindakan kita tumbuk kawan tu boleh menyebabkan dia mati dan sebagainya. Kita tumbuk, kita tak sengaja, dia jatuh atas cermin ke, atas kaca ke, tercucuk, mati di situ, maka benda ni boleh jadi kes nyayah dan sebagainya. Jadi bila berlaku keadaan itu, kamu kena banyak bertenang. Okay? Seterusnya bernafas dengan dalam. Tarik nafas dalam bila tengah marah dan sebagainya. Tarik. Okay, sabar. Tarik apa? Tengah marah, okay, tarik. Benda ni kita belajar dalam waktu PJ cikgu selalu buat. Okay? Seterusnya beribadat lah. Untuk orang bukan Islam, untuk orang Islam beribadat lah dengan cara yang masing-masing. Kalau cikgu kalau stres sangat, kita semayang, kita doa kepada Tuhan supaya minta masalah ini diselesaikan. Bercakap dengan seseorang, okay? Mengadu, sama ada kepada cikgu ke, kepada mak ayah kamu ke, kepada kawan baik kamu ke. Kamu mengadu lah. Cikgu ramai murid yang mengadu masalah mereka kepada diri cikgu. Cikgu akui, kakak-kakak kamu dulu, abang-abang kamu dulu, dia pun cerita je kepada cikgu, cikgu terima je. Dan cikgu pun akan memberikan nasihat macam mana cara nak menyelesaikan. Okey, seterusnya beriadah lah, bermain, bersukan, memancing ke apa ke, itu aktiviti ibadah yang kamu boleh buat. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini, pada muka 83. Cikgu tak nak cakap banyak-banyak, panjang-panjang. Jadi kamu buka modul kamu yang telah cikgu berikan. Okey, sekarang kita buka muka surat 5 dan juga 6 lah. Kamu tengok, ini adalah kita buat ulang kaji semula. Lengkapkan peta buih di bawah. Keistimewaan sebagai lelaki. Kamu fikir diri sendiri, apa keistimewaan seorang lelaki? Cuba kamu fikirkan. Kalau kamu nak tahu lebih dalam, kamu cari dalam internet dan sebagainya. Okey, ada benda ni. Okey, benda ni saya dah ajar dah tentang kesihatan reproduktif ni, keistimewaan lelaki. Dan perempuan pun buatlah sama-sama, kita buatlah aktiviti tu. Okey, buat isi tempat kosong dalam modul kamu ini. Okey, baik, saya ingat sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kita akan bercuti pada 2 minggu, mulai minggu hadapan sehingga nanti naik sekolah lah. Kalau diizinkan, kalau berlaku, kita akan naik sekolah macam biasa selepas cuti. Maksudnya lepas 2 minggu tu kita akan naik sekolah pada hari Isnin. Tapi kalau berlaku situasi yang sebaliknya, situasi COVID yang semakin teruk dan sebagainya, maka kita mungkin akan sambung PDPR kita di rumah. Okey, jadi mungkin pada waktu tu kita tengoklah sama ada nak guna modul ataupun tidak. Itu terpulang bergantung kepada keadaan. Macam cikgu tak nak pergi ke, kalau cikgu cuba elakkan untuk keluar rumah lah.
Kalau cikgu kena buat modul, cikgu nak kena pergi sekolah, nak kena photostat dan sebagainya. Cikgu memang duduk di rumah, cikgu tak keluar rumah sebab kes COVID sekarang sedang tinggi. Okey, cikgu ingat sampai di situ saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ni, dan kita akan jumpa pada pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.